Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Anda semua. Terima kasih sudah meluangkan sedikit masa untuk menonton channel dan isu hangat hari ini untuk rakyat Malaysia. Sebelum saya teruskan perkembangan terkini politik di Malaysia, saya meminta Anda untuk tekan butang subscribe supaya Anda juga boleh membantu saya untuk kembangkan lagi channel saya. Hari ini kita di Malaysia, politik masih lagi gempar di sana, gempar di sini, terutamanya pembangkang pada ketika ini, yaitu Perikatan Nasional yang dilihat memberi serangan bertubi-tubi kepada kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tuan-tuan dan puan, menjadi tanda tanya, kenapa ketua pembangkang ataupun pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dilihat berdiam diri dengan tindakan beberapa daripada ahli parti komponen Perikatan Nasional, terutamanya PAS. Kenapa PAS dilihat, kenapa Muhyiddin dilihat mendiamkan diri? Walaupun PAS semakin hari semakin menyerang Anwar Ibrahim ataupun kerajaan perpaduan. Adakah Muhyiddin akan redakan serangan PAS terhadap kerajaan? Menjadi tanda tanya, adakah Muhyiddin akan melakukan sedemikian ataupun beliau menyokong tindakan PAS ataupun mungkin menyuruh PAS untuk bersabar, jangan terlalu menyerang kerajaan bertubi-tubi, takut nanti kena pada parti sendiri. Hari ini berita daripada Malaysia Kini, adakah Muhyiddin akan redakan serangan PAS terhadap kerajaan? Sejak PN gagal meraih majoriti untuk membentuk kerajaan pasca PRU 15, parti komponennya PAS melancarkan serangan tanpa henti terhadap kerajaan yang diterajui Pakatan Harapan BN. Serangan pemimpin PAS itu dihalakkan terutamanya terhadap parti komponen Pakatan Harapan yaitu DAP. Dalam catatan di Facebook hari ini, PAS mengucapkan takziah kepada UMNO yang menurutnya tewas di tangan DAP. Kini penyokong akar umbi UMNO terpaksa patuh, jangan diusik DAP lagi. Ahli UMNO juga perlu belajar untuk terima bahwa komunis adalah pahlawan negara seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin DAP. Benarkah DAP ini komunis? Itu Anda boleh jawab sendiri. Kalau kamu tahu kesahihan sejauh mana bahwa DAP ini komunis, Anda boleh komen di bawah. Kita boleh berkongsi pendapat. UMNO yang dahulunya memperjuangkan kemerdekaan kini terpaksa membantu DAP untuk menulis semula sejarah kemerdekaan negara. Tahniah DAP, takziah UMNO, kata kenyataan itu. Kenyataan itu seharusnya mendakwa UMNO dipaksa untuk tunduk kepada DAP kerana Parti Pakatan Harapan itu mempunyai kiraan kerusi yang tertinggi dalam gabungan berkenaan. Pilihan telah dibuat, jawatan telah ditawarkan, suka atau tidak, UMNO perlu menerima dan memenuhi kehendak DAP, katanya sambil mendakwa pemimpin UMNO yang bersuara menentang kerjasama dengan DAP telah diketepikan. Minggu lalu, Presiden PAS Abdul Hadi Awang menuduh DAP mempromosikan Islamofobia. Jawatan kuasa pusat PAS turut menuduh DAP sebagai parasit dengan menunggangi kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen PAS Baling Hasan Saad pula mendakwa Anwar adalah ejen Israel yang menyebabkan polis menyiasatnya atas tuduhan fitnah. Pada minggu lalu, Abdul Hadi mempersoalkan pelantikan Anwar sebagai Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong dengan menggunakan analogi bola sepak, bertanya sama ada adil untuk pengadil Piala Dunia mengalihkan tiang gol. Ini selepas PN menegaskan bahawa ia telah memperoleh majoriti muda untuk membentuk kerajaan. Manakala Muhyiddin pula, Muhyiddin selaku pengurusi Perikatan Nasional dilihat berdiam diri. Satu lagi persoalan yang telah dibangkitkan di tengah-tengah serangan politik oleh PAS ini ialah sikap Muhyiddin yang berdiam diri berhubung perkara itu. Kenyataan terakhir Presiden Bersatu itu pada 25 November ketika dia membayangkan kemungkinan perjanjian keyakinan dan perbekalan CSA dengan kerajaan selepas akur dengan kekalahan pada pilihan raya. Muhyiddin juga berkata, Perikatan Nasional akan terus kekal sebagai pembangkang
bagi menyediakan peranan semak dan imbang dalam kerajaan. Facebook ahli Parlimen Pago itu juga kali terakhir dikemas kini pada 25 November. Hari yang sama dua kenyataan di atas dikeluarkan. Jadi tuan-tuan dan puan, bagaimana pendapat Anda? Apakah sebenarnya di sebalik pemikiran Muhyiddin pada ketika ini dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi daripada PAS kepada kerajaan, tapi Muhyiddin dilihat berdiam diri, ataupun mungkin Muhyiddin ada rancangan untuk PAS sendiri dan juga untuk Perikatan Nasional, kita tidak tahu. Yang penting kita nantikan, Anda semua, kita nantikan berita-berita terkini perkembangan politik di Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe. Adakah Zahid Hamidi akan dilantik menjadi menteri ataupun perdana menteri ataupun timbalan perdana menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun Tokmat yang akan dilantik sebagai timbalan perdana menteri? Walaupun satu lagi gambar raja viral berkenaan dengan gambar ramalan untuk menteri-menteri di bawah kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang melihatkan timbalan perdana menteri pertama adalah Zahid Hamidi, timbalan Perdana Menteri kedua adalah Fadila Yusof, kuota daripada GPS. Menjadi tanda tanya. Namun hari ini apa yang sah yang saya boleh kongsikan kepada kamu daripada Malaysia kini, pengumuman senarai ahli kabinet ditangguh ke malam ini. Jadi malam ini adalah pengumuman daripada Perdana Menteri untuk senarai-senarai menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Sebelum itu, sebelum saya meneruskan berita hangat malam ini, saya minta Anda untuk bantu saya tekan butang subscribe supaya saya boleh juga mengembangkan lagi channel saya. Hari ini Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan mengumumkan senarai anggota kabinet pentadbirannya pada 8.15 malam. Pada mulanya Anwar dijadwal membuat pengumuman itu pada jam 5 petang, di mana pengamal media mula berkumpul di Putrajaya untuk membuat liputan berkenaan perkara tersebut. Namun, pejabat Perdana Menteri kemudian memaklumkan ia akan ditangguh ke malam ini. Terdahulu ketika berucap di Majlis Jamuan Kenduri Rakyat di Tambun, Perak, Anwar berkata, pengumuman itu dibuat selepas senarai berkenaan dipersembah kepada Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara pagi tadi. Turut hadir di majlis itu ialah Menteri Besar Perak, Sa'rani Mohamad. Saya buat keputusan persembahkan senarai anggota kabinet kepada tuanku dan insya Allah saya akan umumkan barisan menteri pada petang ini, kata Anwar. Ahli Parlimen Tambun itu menjelaskan, biasanya jika ada pengumuman penting sebegitu, dia tidak akan keluar Putrajaya bagi memberi tumpuan kepada hal-hal berkaitan. Bagaimanapun, tambah Anwar, dia tidak dapat mengetepikan panggilan orang Tambun dan orang Perak yang menunggunya di majelis tersebut. Pengurusi Pakatan Harapan itu juga menjelaskan ada ratusan orang yang layak untuk dibawa menyertai kabinet baru, namun dia terpaksa membuat pilihan kerana jawatan yang disediakan adalah terbatas. Anwar juga menjelaskan sebelum ini kerajaan sudah bersetuju untuk mengehadkan bilangan jemaah menteri dan pelantikan lain seperti duta khas. Katanya, langkah itu perlu diambil bagi menjimatkan wang negara dan juga dana tersebut akhirnya akan dipulangkan kepada rakyat terbanyak. Kenduri Rakyat di Tambun hari ini merupakan majlis rasmi pertama untuk Anwar sebagai Perdana Menteri di luar KL dan juga Putrajaya. Sebelum hadir ke majlis tersebut, Anwar diperkenan menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah di Istana Kinta Ipoh. Sebelum ini timbul spekulasi yang mengaitkan Presiden UMNO yang juga pengurus CBN, Ahmad Zahid Hamidi, bakal dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri pertama. Maafkan saya, Ahmad Zahid Hamidi bakal dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Ada yang berkata juga spekulasi demi spekulasi yang mengatakan Zahid Hamidi akan menjadi timbalan Perdana Menteri sebab beliau telah memainkan peranan yang sangat besar dengan kejayaan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan juga pembentukan kerajaan perpaduan hari ini. Jawatan timbalan Perdana Menteri dijangka diberikan kepada BN selepas parti itu bersetuju menyertai kerajaan dan menjadi gabungan kedua terbesar selepas Pakatan Harapan. Anwar yang juga Presiden PKR dilantik sebagai Perdana Menteri selepas mendapat sokongan BN, GPS, GRS dan warisan selepas keputusan PRU15 menyaksikan tiada parti mendapat majoriti mudah bagi membentuk kerajaan.
Jadi tuan-tuan dan puan, adakah Anda setuju jika sebenarnya timbalan Perdana Menteri yang akan diumumkan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada malam ini ialah Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi? Ataupun mungkin kamu masih mahu Tokmat? Sebab dalam channel ini saya ada buat kajian sebelum ini yang mengatakan Tokmat boleh menjadi timbalan Perdana Menteri dan ramai yang setuju. Apapun kita nantikan pengumuman malam ini, siapapun yang akan menjadi senarai-senarai menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan, kita berharap Kerajaan Malaysia ditadbir dengan saksama dengan baik sekali, dan itulah harapan rakyat supaya Malaysia sentiasa makmur dan damai sejahtera. Apapun tuan-tuan dan puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia.